Selamat sejahtera kepada semua pelajar 4 dan 6 yang mengikuti sesi Google Meet. Tahniah dan syabas kepada anda semua. Hari ini kita masuk bab 12 tenaga nuklear. Penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear memberikan banyak manfaat kepada manusia apabila dijanakan dan dikawal dengan baik. Setiap tahun berlakunya pertambahan negara yang menggunakan tenaga nuklear untuk menjanakan tenaga dalam pelbagai bidang. Kini, terdapat lebih daripada 30 buah negara yang menggunakan tenaga nuklear sebagai sumber tenaga di negara mereka. Antaranya Amerika Syarikat, Rusia, Perancis, Slovakia dan Jepun. Tenaga nuklear ialah tenaga alternatif yang boleh menjanakan tenaga elektrik bagi menggantikan atau mengurangkan penggunaan petroleum dan arang batu. Tenaga yang dihasilkan lebih besar dan efisien berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Ini merupakan kelebihan penggunaan tenaga nuklear. Tenaga nuklear dapat menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti petroleum dan arang batu. Dengan ini, ia dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau. Dan kuantiti tenaga yang dihasilkan daripada tenaga nuklear adalah lebih besar. Selain itu, tenaga nuklear menghasilkan sinaran mengayon yang digunakan dalam pelbagai bidang seperti perubatan, pertanian, perindustrian. Penggunaan tenaga nuklear dapat meningkatkan taraf kesihatan dan taraf hidup manusia. Contohnya, penggunaan sinaran gamma dalam mengesan kerosakan kelenjar steroid ataupun menggunakan sinaran gamma untuk merawat pesakit kanser. Tenaga nuklear membebaskan jumlah gas rumah hijau yang sedikit berbanding dengan sumber tenaga yang lain. Namun begitu, sisa radioaktif yang dihasilkan daripada penjanaan tenaga nuklear boleh menjejaskan kesihatan dan mengancam nyawa semua kehidupan sekiranya tidak dikendalikan dengan wajar. Dan tenaga yang dihasilkan oleh tenaga nuklear adalah sangat besar, macam tsunami, macam satu bom nuklear. Jika disalahguna, boleh menyebabkan kesan yang buruk kepada manusia. Seterusnya kita lihat subtopik 12.1 tentang bagaimana tenaga nuklear dihasilkan. Sila fokus kerana 12.2 penting. Penghasilan tenaga nuklear, ada dua cara. Tenaga nuklear bermaksud tenaga yang dihasilkan daripada tindak balas di dalam nukleus atom. Tenaga nuklear dihasilkan melalui sama ada pembelahan nukleus atau pelakuran nukleus. Kita lihat cara pembelahan nukleus. Pembelahan bermaksud dipotong. Bermaksud dia dari besar menjadi kecil. Iaitu proses pemecahan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil, disertai dengan pembebasan tenaga. Dalam pembelahan nukleus yang berat dan tidak stabil akan
dipecahkan kepada 2 atau lebih nukleus yang ringan dan lebih stabil. Dan pada masa yang sama, tenaga akan dibebaskan dalam bentuk tenaga haba dan tenaga nuklear. Pembelahan nukleus berlaku apabila satu neutron yang perlahan membedil satu nukleus radioaktif yang berat seperti uranium 235. Bedilan daripada neutron itu menyebabkan nukleus itu pecah kepada 2 atau lebih nukleus yang lebih ringan dan stabil. Proses ini membebaskan tenaga yang banyak. Tenaga yang dihasilkan merujuk kepada tenaga haba dan tenaga nuklear. Darjah 12.3 menunjukkan pembelahan nukleus uranium 235. Satu neutron membedil nukleus uranium 235 yang berat dan tidak stabil, dan nukleus uranium 235 akan terbelah kepada 2 atau lebih nukleus yang ringan dan lebih stabil dan menghasilkan tenaga. Dalam pelakuran nukleus, yang merupakan satu proses percantuman. Tadi, pemecahan atau pembelahan nukleus. Sekarang pelakuran melibatkan proses percantuman atau penggabungan. 2 nukleus radioaktif yang ringan membentuk satu nukleus yang lebih berat yang stabil, disertai dengan pembebasan tenaga. Sebagai contoh, 2 nukleus kecil dan ringan seperti deuterium dan tritium, kedua-dua ini merupakan isotop hidrogen. Deuterium adalah hidrogen 2. Tritium adalah hidrogen 3. Isotop hidrogen, deuterium dan tritium bercantum dan membentuk satu nukleus yang lebih berat dan besar. Dia bentuk helium. So, proses ini berlaku pada suhu yang amat tinggi. Proses ini membebaskan tenaga nuklear yang lebih banyak berbanding dengan pembelahan nukleus. Ingat, lebih banyak tenaga nuklear akan dibebaskan daripada pelakuran nukleus. Contohnya, percantuman atau penggabungan 2 isotop hidrogen, tritium dan deuterium akan membentuk helium dan membebaskan tenaga dan satu neutron dibebaskan. Penjanaan elektrik, tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Kegunaan utama tenaga nuklear adalah untuk menjana tenaga elektrik. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear dilakukan di dalam stesen jana kuasa tenaga nuklear. Ini stesen jana kuasa tenaga nuklear. So, di sebuah stesen jana kuasa tenaga nuklear, ia terdiri daripada reaktor nuklear dan di dalam ada penjana. Reaktor nuklear menghasilkan jumlah tenaga yang besar. Dalam reaktor nuklear ada benda ni. Ada rod pengawal boron. Atas ni. Fungsinya adalah untuk mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Maksudnya, neutron itu dia dikawal. Tak boleh, dia tidak berhenti. Kerana jika satu neutron membedil, mau tengok gambar sebelum ni Okey ni. Satu neutron membedil
nukleus uranium 235 dia akan dipecahkan kepada 2 kan? 2. Dan dia akan membebaskan 3 neutron. 3 neutron ini masing-masing akan pergi membedil uranium 235 yang lain. Okay? So, dia bentuk krypton. Ini ialah barium. Uranium 235 akan dibelah kepada 2 nukleus yang lebih ringan dan stabil iaitu krypton dan barium. Dan pada masa yang sama, ia akan membebaskan tenaga dan juga 3 neutron akan dibebaskan. 3 neutron ini jadi apa? Ia akan pergi berdillah uranium 235 yang lain. Jadi, tindak balas berantai berlaku. Sekiranya tindak balas berantai ini tidak dihentikan, dia akan berterusan sahaja sampai bila-bila. Jadi, perlu ada rod pengawal boron untuk mengawal kadar tindak balas pembelahan nukleus dengan menyerap neutron yang berlebihan. Okay. Moderator grafik yang kelabu ni ya, membelahankan neutron. Okay. Kawal kelajuan dia. Kalau dia laju sangat, nanti kadar tindak balas terlalu tinggi. Okay. Tak boleh juga, kena kawal kadar tindak balas. Okay. Rod bahan api uranium adalah untuk membebaskan tenaga, merah ni, melalui pembelahan nukleus untuk memanaskan gas yang mengalir melalui teras reaktor. Dia untuk bebaskan tenaga haba. Tahu kenapa? Sebab pembelahan nukleus kan dia bebaskan tenaga yang banyak. Jadi tenaga haba yang terbebas itu perlu akan dibebaskan untuk memanaskan gas yang mengalir lah. Gas ni sejuk punya. Jadi gas yang sejuk lalu sini, tempat yang panas sini, dia dah jadi gas panas. Masuk sini ada ejen penyejuk. So dia macam dikitar. Nampak tak? Ada satu kitaran. Okey? Ejen penyejuk ialah satu gas lah yang dapat menyejukkan reaktor nuklear daripada apa yang dibebaskan melalui pembelahan nukleus. Okey, seterusnya ni perisai konkrit. Luar ini ialah perisai konkrit ni. Kenapa? Sebab konkrit ini ia dapat menghalang sinaran radioaktif daripada menembusi reaktor. Dan tenaga nuklear yang dibebaskan itu, dan sinar radioaktif yang terbebas itu tidak akan menembusi dinding konkrit ini. Takkan keluarlah, maka selamat. Ingat, untuk mengelakkan kebocoran sinar radioaktif. Sebab kalau berlaku kebocoran sinar radioaktif, itu sangat berbahaya. Boleh menyebabkan jangka masa pendek dan jangka masa lama dari segi genetik. Itu hari Rabu, kita masuk 12.3 baru bincang. Okay. Adik ejen penunjuk saya sudah terangkan, dia untuk seratkan haba yang dihasilkan daripada pembelahan nukleus. Tengok ejaan pembelahan nukleus, bukan pembelahan nuklear. Nukleus yang mengalami pembelahan. Okey, sebelah kanan ada steam panas ini, dia akan memutarkan turbin. Penting steam panas memutarkan
Okey, kita sambung. Okey. Di steam panas ini akan memutarkan turbin. Bila turbin diputar oleh area steam ini, okay, jadi dia akan memutarkan magnet dalam penjana elektrik. Maka penjana elektrik ini akan menghasilkan arus elektrik atau tenaga elektrik melalui proses aruhan elektromagnet. Okay, bila magnet berputar dalam satu gelung. Okay, kondenser pula, so steam panas akan lalu sini. Jadi macam ini lalu. So air sejuk sini. Okay, kondenser ini adalah untuk menukarkan steam ini kepada air lah yang tak sejuk. Dan dalam proses kondensasi, steam gas bila dia jadi air balik, suhunya akan menurun. Ini akan berlaku dalam kondenser di mana steam akan mengalami kondensasi menjadi air dan suhu akan diturunkanlah jadi air sejuk balik dan dikitah semula. Okay. Jadi saya perlu menekankan proses ini penting. Mula-mula apa yang berlaku dalam reaktor nuklear adalah apa? Tenaga apa yang dijanakan? Alia? Halo? Alia? Ada? Iqlil? Okey, nyatakan jenis tenaga yang dijana dalam reaktor nuklear daripada pembelahan nukleus. Apakah tenaga yang dibebaskan? Dalam pembelahan nukleus, apakah tenaga yang dibebaskan daripada pembelahan nukleus uranium 235 ni? Tenaga pertama yang dihasilkan ialah apa? Apa tajuk ini? Tajuk bab ini? Nuklear. Ya, tenaga nuklear ialah tenaga pertama yang dihasilkan daripada pembelahan nukleus uranium 235. Uranium 235 ialah bahan radioaktif. Dia tidak stabil. Jadi, dia akan dibelah oleh satu neutron membentuk nukleus yang lebih ringan dan stabil dan pada masa yang sama dia akan membebaskan tenaga nuklear. Dan juga bila tenaga nuklear dibebaskan, dia akan bebaskan apa? Tenaga apa? Yang boleh mendidihkan air. Iqlil? Nona Nadia boleh jawab? Pelajar kena tahu urutan tenaga yang dihasilkan dalam proses ini. First, Tenaga haba betul. First, pembelahan nukleus menghasilkan tenaga nuklear. Tenaga nuklear akan menghasilkan tenaga haba. Okey, tenaga haba, cikgu tulis kat sini gas panas. Di nombor 1 berlaku kat dalam reaktor nuklear. Okay, tenaga haba ini telah memanaskan dia memanaskan air
air dah menjadi steam yang, air sejuk telah menjadi steam yang panas. Seterusnya, apa yang berlaku? Tenaga apa yang dihasilkan? Bila sesuatu benda berputar, itu panggil tenaga apa? Tenaga kinetik. Bagus. Tenaga kinetik. Turbin berputar menghasilkan tenaga kinetik dan akhirnya tenaga apa yang akan dijana? Tenaga elektrik. Bagus. Jadi ada 4 jenis perubahan tenaga dalam proses penjanaan dalam stesen jana kuasa nuklear. Reaktor nuklear Malaysia. Malaysia memiliki sebuah reaktor nuklear berkuasa 1 megawatt milik Agensi Nuklear Malaysia. Reaktor Triga Puspati singkatan RPT mula beroperasi pada 28 Jun 1982. Nah, negara kita ada menjana tenaga nuklear tapi kita tidak terlibat dalam ujian nuklear. Kita tak uji senjata nuklear, okey? Kita hanya menjana tenaga nuklear. RPT ini merupakan sejenis kolam yang direka bentuk supaya eksperimen boleh dijalankan di bahagian teras reaktor itu. Namun, reaktor ini hanyalah untuk tujuan latihan, penyelidikan dan penghasilan radioisotop sahaja. Malaysia perlu membina sebuah reaktor nuklear yang mampu menghasilkan tenaga 1000 megawatt jika mahu menjalankan penjanaan elektrik bersumberkan tenaga nuklear. Maksudnya, reaktor nuklear Malaysia panggil RPT ini, ia hanya untuk tujuan penyelidikan dan pembangunan dan untuk penghasilan radioisotop, bukan untuk menjana tenaga elektrik. Okey? Untuk research saja. Ini dalam saintis dia buat penyelidikan dan menghasilkan isotop. Kita lihat penggunaan tenaga bagi negara yang menggunakannya. Jadi sehingga kini tenaga nuklear terus menjadi pilihan bagi negara-negara di dunia sebagai sumber alternatif tenaga elektrik. Terdapat beberapa sebab mengapa negara-negara ini memilih tenaga nuklear sebagai sumber tenaga negara mereka. Sebab yang pertama adalah negara tersebut kurang sumber tenaga lain. Negara tersebut kurang sumber tenaga daripada bahan api fosil seperti arang batu dan petroleum. Maka dia lebih bergantung kepada tenaga nuklear untuk menghasilkan tenaga elektrik. Dan kos mengimport arang batu dan petroleum dari negara lain adalah lebih mahal berbanding negara dia sendiri menjana tenaga nuklear. Faktor yang kedua, keluasan negara yang besar serta kepadatan penduduk yang tinggi. Contoh, negara China sangat besar dan mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Kuasa dan tenaga yang dihasilkan daripada tenaga nuklear cukup besar sehingga mampu untuk menjana tenaga elektrik ke seluruh negara mereka. Ketiga, sebagai sumber pendapatan negara. Reaktor nuklear di Slovakia contohnya mampu menghasilkan tenaga elektrik yang melebihi keperluan negaranya. Oleh itu, mereka membekalkan tenaga elektrik itu kepada negara-negara jiran dan mampu mendapat keuntungan yang lumayan.
Tenaga nuklear yang dijana dalam stesen kuasa nuklear sangat besar dan boleh menjana banyak tenaga elektrik yang lebih boleh mereka bekalkan menjual kepada negara-negara jiran untuk menambahkan pendapatan negara. Keempat, sebab teknologi yang canggih. Kajian dan pembangunan sentiasa dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan tenaga nuklear. Hasilnya kini mereka telah berjaya memiliki teknologi yang lebih canggih serta mampu mengurangkan risiko-risiko yang berlaku kepada reaktor nuklear. Contohnya seperti pembinaan makmal nasional Argonne yang dimiliki oleh Amerika Syarikat. Okey, sekarang kita nak bincang muka surat 134 hingga 135 berkenaan dengan unit 2.1 penggunaan tenaga nuklear dan unit 12.2 penghasilan tenaga nuklear. Jadi cikgu berharap pelajar akan responlah secara bergila-gila untuk menjawab soalan. Baiklah. Cikgu ambil kehadiran sekali lagi. Okey, soalan pertama. Alia, sila jawab satu. Baca dulu. Proses ini memecahkan satu nukleus radioaktif yang berat kepada dua atau lebih nukleus yang lebih ringan dan lebih stabil disertai dengan pembebasan tenaga. Namakan proses ini pembelahan nukleus. Betul. Azizudin, sila jawab B. Azizudin. Faris. Tindak balas di 1A akan berlaku secara berterusan. Apakah nama tindak balas ini? Tindak balas berantai. Betul, bagus. Kalau pelajar ada masalah mikrofon, pelajar boleh guna cara bertulis, type di chat. Dan perlu respon supaya kehadiran ini yang diambil lah. Yang tak respon itu kira tak hadir. Next, Iqlil. Apakah zarah P dan atom Q? P neutron, atom Q uranium 235. Betul. T1. No, Nadia. No, Monira. Apakah tenaga S, tenaga haba? Betul. Ada dua jawapan. Selain tenaga haba,
tenaga nuklear juga dibebaskan. Terus dua-dua lah. D2. Noor Najwa. Nyatakan satu kegunaan tenaga S. Menjana tenaga elektrik. Betul. Baik. Darjah 2 menunjukkan satu cara lain untuk menghasilkan tenaga nuklear. 2A. Nurul Bakis. Proses ini menggabungkan dua nukleus radioaktif yang ringan untuk membentuk satu nukleus yang lebih berat disertai dengan pembebasan tenaga. Namakan proses ini pelakuran nukleus. Betul. Pelakuran nukleus melibatkan pencantuman atau penggabungan dua atau lebih nukleus yang ringan dan tidak stabil untuk membentuk satu nukleus yang berat dan stabil. 2B. Di manakah proses D2A berlaku secara semula jadi dalam matahari? Betul, baik Zara. Dalam matahari ada banyak isotop hidrogen. Dia akan berlaku pelakuran nukleus. Ketiga, Suci Nurina. Sila respon. Joy. Malaysia tidak mempunyai stesen jana kuasa nuklear, namun Malaysia menggunakan tenaga nuklear dalam bidang tertentu. Nyatakan bidang dan satu contoh kegunaan tenaga nuklear. Okey, ini bidang apa? Dia ada kaitan untuk membunuh apa dalam rawatan. Siapa tahu jawab? Bidang perubatan. Sinaran gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk membunuh sel-sel kanser dalam rawatan radioterapi. Bagus. Alia jawab punya kan? Munira. Oh, terima kasih. So, dalam tadi buku teks ada tulisan. Dia hanya tunjuk gambar saja. Okey, ini penting. Dalam bidang perubatan, sinar gamma daripada perebutan kobalt 60 ni digunakan untuk membunuh sel kanser dalam rawatan radioterapi. Radioterapi adalah rawatan yang menggunakan sinar radioaktif untuk membunuh sel-sel kanser. Dia lain dengan kemoterapi lah. Kemoterapi guna bahan kimia. Penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear. Kaji raja di bawah tentang penjanaan tenaga elektrik daripada tenaga nuklear di loji nuklear. Loji nuklear bermaksud stesen jana kuasa nuklear. Okay, A, reaktor P, reaktor nuklear bila dia telah menghasilkan tenaga dia hasil tenaga nuklear. Namakan reaktor P. Hafizuddin. Faris.
Reaktor nuklear. Betul. Baik. Soalan 2. E-Clue is one. Cikgu. Nyatakan unsur radioaktif yang ditemukan dalam reaktor P. Muka surat buku teks 258. Tepat. No, Moria boleh bantu? Cikgu. Uranium 235. Betul. Okay, next. Namakan proses yang berlaku dalam reaktor P. No, Munira. Pembelahan nukleus. Betul, baik. Lengkapkan peta alih untuk menunjukkan perubahan tenaga dalam proses penjanaan tenaga elektrik. No, Najwa. Tenaga haba dengan tenaga kinetik. Okey, baik, betul. Namakan sinaran yang dikeluarkan semasa penjanaan tenaga nuklear yang membawa kesan buruk kepada kesihatan hidupan. Nurul Balkis. Sinaran radioaktif. Betul. Atau sinaran gamma. Sinaran radioaktif ada 3 jenis. Ada sinaran alfa, beta dan gamma. Sinaran gamma ini mempunyai kuasa penembusan yang paling tinggi. Okey. Tengok muka surat 173. Pelajar boleh rujuk ke bawah buku teks. Muka surat 240 dalam buku teks. Okey. Sarah? Sila jawab pemboleh ubah 3 ni. Dimanipulasikan jisim pemberat, bergerak balas nilai pusatan graviti, dibalarkan ketinggian objek dilepaskan. Okey, betul. Jisim pemberat yang digunakan
ia akan mempengaruhi nilai pecutan graviti. Dan yang dimalahkan ialah ketinggian objek dilepaskan. Radas dan bahan pelajar lengkapkanlah. Bahan yang digunakan pita tetik dan pita selofan. Pita selofan adalah untuk melekatkan pita tetik pada jangka masa tetik. Dalam jangka masa tetik ada satu slot di mana boleh masukkan pita tetik melalui lubang kecil dalam slot tu dan you tapekan pada hujungnya kat sini. Selain jangka masa detik, radas lain adalah pemberat, apit G, bekalan kuasa, urang alik, 12 volt, bangku, softboard. Softboard adalah untuk melapik, letakkan di atas lantai sebagai pelapik lah. Apabila pemberat ini jatuh, dia jatuh di atas softboard. Bukan terhentak. Okay, ada kaki retot. Kaki retot adalah untuk memberi satu ketinggian lah, 1 meter ni. Cuma dia tak lukis ke sini. Okey. Kaki retot adalah ada pengapit, dia memegang jangka masa detik ini ya. Jadi tinggi jangka masa detik yang diapit pada kaki retot itu sampai ke lantai ya adalah sejauh 1 meter atau lebih. Sekurang-kurangnya kena tingginya objek dilepaskan adalah 1 meter. Lebih tak apa. Sediakan susunan radar seperti yang ditunjukkan dalam raja. Hidupkan jangka masa detik dan lepaskan pemberat 50 gram supaya pemberat itu jatuh sejauh 1 meter atau lebih secara menegak. Pilih dan tandakan bermula dari hujung pita detik yang jelas yang paling dekat kepada pemberat. Yang depan-depan itu sangat rapat lah, tak dapat nak kira tu. Nampak dengan jelas, so itu abaikan. Ambil pita detik di mana jaraknya nampak dengan jelas seperti ini. Ambil yang 5 detik. Analisis pita detik untuk mendapat nilai pecutan graviti seperti yang ditunjukkan dalam raja. Laju awal, kira sini berapa panjangnya. X1 cm bahagi ke masa yang digunakan 0.02. 0.02 saat kerana 1 bahagi 50 sama dengan 0.02 saat. 1 saat akan membuat 50 detik. Kalau 1 detik, dia akan ambil masa 0.02 saat. Laju akhir. Okey, ini. Ukur panjang X2 bahagikan masa. Okey, selang masa 5 detik. 1 detik ialah 0.02. Sini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia sama dengan peti teks tu. Pecutan graviti ialah B, laju akhir tolak laju awal bahagikan selang masa 0.1. Ulang langkah 2 hingga 3 menggunakan pemberat berjisim 100 gram, 150 gram, 200 gram dan 250 gram. Nak mengkaji sama ada jisim akan mempengaruhi pecutan graviti atau tidak.
Okey, apakah tujuan eksperimen ini? Suci, Nurina. Menentu nilai pecutan graviti G menggunakan jangka masa detik. Betul. Pernyataan masalah. Zoe. Alia. Sekejap saya tak buat lagi. Boleh tengok buku teks 240. Berapakah nilai pecutan graviti G? Ya, betul. Hipotesis. Nilai Hafizuddin. pecutan Faris. Nilai pecutan graviti G ialah 10 M. 10 ms negatif 2. Sebetul, maksudnya 10 meter per saat per saat. Adakah jisim akan mempengaruhi pecutan graviti? Pelajar buat jadual. Jisim pemberat ialah pembalik ubah dimanipulasikan. Manakala pecutan graviti letak unit meter per saat, ini ya pemboleh ubah yang bergerak balas. Secara eksperimen, adakah pecutan graviti sama dengan 10 meter per saat? Pada keadaan apakah, hanya pecutan graviti 10 meter per saat didapati atau diperoleh? Ini kosongkan dulu sebab kamu belum lagi buat eksperimen. Tapi ini kamu sudah belajar kan? Pada keadaan apakah baru akan dapat nilai pecutan graviti sama dengan nilai sebenar? Kalau kita buat eksperimen di udara, dalam keadaan yang ada udara, adakah kita akan dapat pecutan graviti sama seperti nilai sebenar itu 10 meter per saat? Okay, sila terangkan. Iklil? Saya tak boleh lagi, cikgu. Siapa tahu jawab? Saya terbuka soalan ini kepada pelajar yang tahu. Buku teks pun ada tanya soalan ini ya. Munira, nak cuba tak? saya tak jawab lagi cikgu. Oh. Siapa dah jawab? Okey. Secara eksperimen, dia takkan dapat nilai sebenar G ya. Dia mesti kurang daripada 10. Kerana belajar tulis. Tidak. Kerana
daya rintangan udara mempengaruhi nilai pecutan graviti. Ingat, pecutan graviti hanya berlaku kalau pecutan graviti 10 meter per saat itu hanya berlaku apabila dalam keadaan vacuum. Okay? Dalam vacuum ni tiada udara, maka tiada daya rintangan udara. Maksud dia akan mengalami jatuh bebas. Bila jatuh bebas, pecutan graviti bagi objek yang jatuh bebas adalah 10 meter per saat. Okay, maka hipotesis A tidak diterima. Nilai pecutan graviti ialah pelajar boleh tulis 9 lah. 9. Sembilan atau 8 pun boleh. Yang penting ia kurang daripada 10 meter per saat. Okey, seterusnya eksperimen wajib 7. Saya terangkan prosedur dulu. Sediakan susunan radar seperti dalam rajah. Okay, ada satu tube silinder di mana pada bawah ni ada penutup getah, di atas pun ada penutup getah, cuma atas punya penutup getah adalah berlubang. Dia boleh masukkan pengapit hos. Okay, pengapit hos ini disambungkan kepada pump vacuum. Pump vacuum ini adalah untuk mengeluarkan untuk menyingkirkan udara yang berada dalam tube silinder ini. Okay. Sediakan susunan radar seperti dalam rajah, masukkan cebisan kertas ke dalam tube silinder lutsina. Lepas itu, tutup ketat hujung terbuka tube silinder dengan penutup getah. Sambung tube silinder lutsina itu kepada pump vacuum. Terbalikkan tube silinder itu dengan pantas. Okay, dalam langkah ini, langkah 4 ini, sambungkan tube silinder lutsina itu kepada pump vacuum, bermaksud pump vacuum akan menyingkirkan udara yang berada dalam tube silinder itu. Okey, jadi dulu langkah 4 you biarkan dia macam 1 minit untuk singkirkan udara di dalam tube silinder. Okay, lepas itu terbalikkan tube silinder itu dengan pantas. Terbalikkan tube silinder dengan pantas. Biarkan cebisan kertas jatuh dan rekodkan masa yang diambil untuk cebisan kertas jatuh ke atas penutup getah. Pump keluar udara di dalam tube silinder dan ulang langkah 5 dan 6. Lakukan eksperimen ini 3 kali. Supaya dapat masa purata. Okey. Kita perlu cebisan kertas sebagai bahan, radar tube silinder lutsina, penutup getah, pump vacuum dan jam randik. Jam randik untuk mengambil masa, untuk merekodkan masa yang diambil bagi objek jatuh ke atas penutup. Okey, nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan bergerak balas dan dimalahkan. Ikliu dimanipulasikan kehadiran udara bergerak balas untuk diambil untuk jatuh ke atas penutup getah, dimalahkan ketinggian objek.
Betul. Tujuan eksperimen. No, Munira. Mengkaji masa yang diambil oleh objek jatuh bebas dan bukan jatuh bebas. Betul. Pernyataan masalah. No, Najwa. Nurul Balkis. Adakah masa yang diambil oleh suatu objek jatuh bebas sama dengan masa yang diambil oleh objek bukan jatuh bebas sampai ke permukaan bumi? Betul. Hipotesis. Sarah. Masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke bumi lebih singkat berbanding dengan objek bukan jatuh bebas. Betul. Jadi di sini dia guna cebisan kertas ya. Actually eksperimen ini dia boleh guna satu batu kecil, satu bulu ayam. Kita nak kaji juga pun boleh kaji adakah jisim mempengaruhi masa yang diambil oleh objek untuk jatuh ke penutup kertas. Adakah jisim ini mempengaruhi? Itu pun boleh dikaji. Untuk langkah-langkah, pelajar tukarkan ayat dalam prosedur kepada ayat pasif. Keputusan letak PM dan PB. PM kehadiran udara, ada atau tiada masuk ke dalam vacuum. Dan masa yang diambil oleh objek jatuh ke atas penutup kertas. Bawah ini kosongkan. Bagi masa, kalau ada unit, mesti tulis. Unit saat. Adakah daya lain selain daya graviti yang bertindak terhadap objek semasa jatuh bebas? Suci Nurina ada tak? Siapa boleh jawab ni? Alia boleh? Apa maksud jatuh bebas? Jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum, di mana objek itu jatuh di bawah tindakan daya graviti sahaja. Dan dia akan jatuh mengikut pecutan graviti 10 meter per saat. Sekiranya ada udara, maka objek itu jatuh dinama jatuh bukan bebas. Faham? Di udara maksudnya keadaan sekarang sini, di bumi ini. Objek yang jatuh itu akan mengalami jatuh bukan bebas kerana selain daripada daya graviti bumi, terdapat daya rintangan udara yang bertindak ke atas objek itu. Dia akan mengurangkan pecutan gravitinya menjadi dia kurang daripada 10 meter per saat. Jadi, siapa boleh jawab? Ada daya lain tak? Adakah daya lain? Nadia? Faris? Ada daya lain tak semasa jatuh bebas?
Adakah daya lain selain daya graviti bertindak terhadap objek semasa jatuh bebas? No, Munira? Tak tahu lah. Balkis? Sarah? Saya tak tahu. Kamu tengok buku teks. Jatuh bebas maksud apa? Kita tahu apa tiada daya lain. Dia ada daya lain kan? Hanya daya apa? Daya graviti saja. Ya, hanya daya graviti saja. Maksud dalam keadaan apa berlaku jatuh bebas? Keadaan apa? Buku teks muka surat 241. Dalam keadaan vacuum. Betul. Semua bawa, tolong buka buku. Sebab kamu tak baca buku teks, kamu tak tahu. Dua, empat, satu dikata jatuh bebas hanya berlaku dalam keadaan vacuum. Suatu objek dikatakan mengalami jatuh bebas apabila hanya ada daya graviti sahaja yang bertindak ke atas objek itu. Dia tidak dipengaruhi oleh daya rintangan udara kerana ia berlaku dalam keadaan vacuum. Ya, tiada daya rintangan udara. Bagi objek yang tidak jatuh bebas, dia berlaku di udara. Berlaku di udara. Terdapat daya rintangan udara dan daya tarikan graviti yang bertindak ke atasnya. Faham tak perbezaan ni? Jatuh bebas dengan jatuh bukan bebas. Faham ke tak? Kurang faham tak? Faham. Yang lain faham tak? Faham. Okay. Dan objek yang jatuh bebas ini tidak akan dipengaruhi oleh jisim. Batu kecil dengan bulu burung itu yang jatuh dalam keadaan vacuum itu, dia akan jatuh pada masa yang sama sampai ke penutup getah. Galileo Galilei adalah seorang saintis. Dia melakukan satu eksperimen pada sekitar tahun 1589 hingga 1592. Beliau telah melepaskan 2 peluru bulat. Tahu lontar peluru punya peluru
pola besi yang sangat berat tu, dia lepaskan dua peluru bulat yang mempunyai jisim yang berbeza secara serentak dari atas menara condong pisau. Dan beliau mendapati bahawa objek-objek yang berlainan jisim mengambil masa yang hampir sama untuk jatuh ke tanah. Maksudnya, jisim tidak mempengaruhi masa yang diambil oleh objek jatuh dalam keadaan vacuum. Okey? Kerana hanya daya tarikan graviti yang bertindak ke atasnya sahaja. Maka objek yang jatuh dalam keadaan vacuum, dia akan mengalami pecutan graviti 10 meter per saat. Dalam keadaan yang berudara, akan berlaku jatuh bukan bebas, di mana terdapat daya rintangan udara selain daya tarikan graviti. Maka objek akan mengalami pecutan graviti kurang daripada 10 meter per saat. Okay. So dia kata jatuh bebas, tiada daya lain selain daya graviti. Tidak. Atau tiada daya lain selain daya graviti. Kerana tiada daya rintangan udara bertindak disebabkan tiada molekul udara di dalam keadaan vacuum. Hipotesis diterima. Masa yang diambil oleh objek jatuh bebas untuk sampai ke bumi lebih singkat berbanding dengan objek bukan jatuh bebas. Jadi masa tu kalau ada udara, tulis 15 saat. Tiada udara, cebisan kertas ambil 10 saat untuk jatuh. Mengapa bila ada udara, cebisan kertas akan ambil masa yang lebih lama untuk jatuh ke atas penutup kertas? Kerana terdapat daya rintangan udara menyebabkan kertas tu terapung-apung, ambil lama, masa yang lebih lama baru dia akan sampai ke penutup kertas. Faham? Boleh? Okay, hubungan antara jisim dengan inertia. Apit bila gergaji dengan apit G pada kaki meja secara mengufuk dengan ketat. Lekatkan seketul plastisin yang berjisim 30 gram pada hujung bilah gergaji itu. Sesarkan sedikit hujung bilah gergaji dengan plastisin itu dan lepaskannya supaya berayun secara mengufuk. Supaya berayun secara kiri kanan. Okay, rekodkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap. Berayun dari kiri ke kanan sampai ke kiri kira sekali lah ayunan lengkap. Ini bangkil 1 ayunan lengkap. Rekodkan masa yang diambil bagi 10 ayunan lengkap. Tentukan tempo T untuk 1 ayunan lengkap. Ulang langkah 2 hingga 5 menggunakan plastisin yang berjisim
40 gram, 50 gram dan 60 gram dan 70 gram. Okey, buat penjadualan tata macam ini. Tata itu tak perlu isi. Ini lepas buat eksperimen baru isi. Kita hanya belajar secara teori saja. Jisim plastisin, pembelih ubah yang dimanipulasikan. Dia mempengaruhi tempo ayunan. PB ini pun PB sama. Tempo ayunan. Okay, jadi ada 5 kali eksperimen. Dia guna jisim plastisin yang berbeza daripada 30 gram dan tambah 10 gram setiap satu sampai 70 gram. Bagi jisim ada unit gram, untuk masa 10 ayunan unit ada saat, tempo untuk satu ayunan lengkap pun saat. Okey, tentukan pembelih ubah PM, PB dan PD. Alia. PM, sekejap Dimanipulasikan jisim plastisin bergerak balas tempoh ayunan, dimalarkan panjang bila gergaji yang berayun bentuk plastisin. So, baik. Tujuan Faris. Faris dia terkeluar, line dia teruk. Ikliu. Tujuan mengkaji hubungan antara jisim dan inersia. Betul. Pernyataan masalah. Munira. Adakah jisim objek mempengaruhi inersia objek tersebut? Betul. Hipotesis. Nur Najwa. Nurul Pakis. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersia objek itu. Betul. Okey, jadi kamu boleh agak ramalkan keputusan ni. Kalau walaupun kita tak tahu nilai ni sebab kita tak betul-betul buat eksperimen kan, kita secara teori saja dalam perbincangan. Jadi kalau nak kamu ramalkan semakin besar jisim plastisin, semakin apa masa atau tempoh ayunan. Sarah? Jawab soalan satu ni. Tadi hipotesis kata semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inersia objek itu. Apa maksud inersia? Inersia ialah kecenderungan sesuatu objek untuk balik ke keadaan asalnya. Sama ada dalam keadaan gerakan atau keadaan pergun. Sekarang, bila gergaji itu diayun secara mengufuk,
Dan kamu kira masa untuk dia buat 10 ayunan. Lama-lama ayunan akan berhentikan dan dia akan kembali kepada keadaan pegun. Jadi, inertia itu bermaksud masa untuk buat ayunan. Faham tak? Kalau dia semakin berat, semakin lamalah tempoh ayunan. Okay? Apabila jisim plastisin bertambah, tempoh ayunan pun bertambah. Apabila jisim plastisin bertambah, maka masa yang lebih panjang diperlukan untuk plastisin itu berayun. Atau masa yang lebih lama diperlukan untuk plastisin itu berhenti berayun. Faham? Nyatakan hubungan antara inertia dengan jisimnya. Alia? Boleh jawab? Ini sama dengan hipotesis. Yang soalan satu belajar faham tak? Sila respon. Faham. Bila jisim plastisin bertambah, maka plastisin akan mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti berayun. Maksud tempoh ayunannya bertambah. Dia berayun lebih lama. Dia lebih sukar nak berhenti. Mengambil masa yang lebih lama untuk berhenti. Kerana inertianya lebih besar. Okey. Kaitkan hubungan antara inertia dengan jisimnya. Sarah. Ya, Boleh? semakin besar jisim tin, semakin besar inersianya. Betul tak? Di sini kita tak guna tin lah. Guna apabila maka boleh. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besar inersi objek itu. Okey, betul. Boleh guna kata hubung semakin-semakin atau apabila maka. Apabila jisim objek bertambah, maka inertia objek lebih besar atau bertambah. Untuk jawab hubungan, guna apabila maka. Hipotesis pun sama apabila maka.
Okay. Hipotesis diterima apabila jisim objek bertambah, maka inertia bertambah. Itulah kesimpulan. Kalau semakin besar jisim suatu objek, semakin besar inertia objek itu. Untuk bahan radas, pelajar lengkapkan sendirilah berbantu kepada buku teks. Bahan pasisin, radas, apik cu, bilah gergaji, jam randik dan penyimbang elektronik untuk menyimbang jisim pasisin. Okey, kita dah bincang latihan ini. Jadi nanti belajar siapkan tugasan hantar ke Google Classroom sebelum hari Sabtu. Terima kasih kepada anda semua yang sertai GM sampai 12.28. Okay, 2.28. Teruskan usaha, saya yakin kamu boleh. Okay, jumpa lagi. Bye. Sama-sama.